Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay class, how are you? Today we are going to continue our lesson on module 7. The title is Help the Earth. Okay, recycle. Okay, maksudnya tolong bumi kita, okay, iaitu dengan cara kita semula. On page 74 until 75. Okay, we begin our class with Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Recycling. Paper. Paper. Metal. Metal. Glass. Glass. Plastic. Plastic. One. What do you know about recycling? Listen and read. Science. Help the earth. Recycle. Recycling is using something you don't need anymore to make something new. This helps the earth because we don't make so much rubbish. We can't recycle everything, but we can recycle metal, paper, glass and plastic. For example, we can recycle empty metal cans of soft drinks, boxes and glass bottles. We can use old plastic bottles to make new bottles and also shoes and clothes. Everyone can recycle. Just put metal, paper, glass and plastic in the recycling bins, not in the rubbish. So, next time you clean your room, think, what can I recycle? Okay class, you have listened to the passages about help the earth recycle. Okay, tadi awak dah dengar petikan tentang help the earth recycle. Okay, ada beberapa vocab yang awak dah belajar tadi. Okay, antaranya recycling. Recycling bermaksud kita semula paper kertas, metal besi, glass kaca, plastik lah. Okay. Okay, kita baca sama-sama, okay. Recycling is using something you don't need anymore to make something new. Okay, kita semula ialah menggunakan sesuatu yang kamu tidak perlukan lagi untuk menjadikan sesuatu yang baru. This helps the earth because we don't make so much rubbish. Okay, ini kita semula ni membantu bumi. Okay, membantu bumi untuk tak jadi kotor dan juga tercemar kerana kita tak buat banyak sangat sampah. Okay, bila kita semula, kita akan dapat kurangkan bilangan sampah setiap hari lah. Okay, ada benda kita boleh kita semula kan. Okay, passage 2. We can recycle everything. Kita tak boleh kita semula semua benda. Bukan semua benda kita boleh kita semula. But we can recycle metal, paper, glass and plastic. Tapi kita boleh kita semula besi, kertas, kaca dan juga plastik. For example, sebagai contoh, we can recycle empty metal cans of soft drinks. Kita boleh kita semula empty metal cans. Apa itu? Okay, tin air yang kosong. Okay, yang besi tu kan, tu tin tu. Okay, boxes dan juga kotak and glass bottles dan juga botol kaca. We can use all plastic bottles. Kita boleh gunakan botol plastik yang lama to make new bottles, untuk jadikan botol air yang baru, and also shoes and clothes, dan juga kita boleh buat jadi kasut dan juga jadi pakaian. Okay, jangan terkejutlah. Daripada plastik tu boleh jadi pakaian, boleh jadi kasut, kan? Macam-macam boleh jadi. Okay, everyone can recycle. Semua orang boleh kita semula. Just put metal, paper, glass and plastic in the recycling bins. Okay, hanya masukkan besi, kertas, kaca dan juga plastik di dalam tong kita semula. Not in the rubbish. Dan juga bukan masukkan dalam tong sampah. So next time you clean your room, think, what can I recycle? Okay, jadi lepas ni, next time, awak bersihkan bilik awak ataupun rumah awak, fikir, what can I recycle? Apa yang saya boleh kita semula? Okay.
Dia bagi kita satu tips lah. Lain kali kalau kita nak buang sampah, sebelum kita buang, tengok dulu apa yang boleh kita semula. Okay, dalam gambar tu dia ada 3 tong. 3 tong kan. Okay, ada warna kuning, oranye dan juga biru. Okay, jadi setiap satu tong tu untuk berlainan benda lah. Okay, contohnya yang biru tu untuk kertas, yang merah oranye tu untuk plastik dan juga untuk kaca. Okay, lepas tu yang warna kuning tu untuk benda-benda besi dan sebagainya. Okay, value pengajaran daripada petikan ni, help protect the environment. Okay, tolong lindungi alam sekitar kita. Sebab kita nak hidup kat bumi ni lama kan. Okay, jadi janganlah kita rosakkan bumi kita. Kita kan duduk kat dalam ni, janganlah kita cemarkan. Macam awak duduk dalam rumah kan. Takkanlah awak nak kotorkan tempat awak. Takkanlah awak nak hidup dalam sampah, betul? Okay, jadi dengan salah satu cara ni adalah recycle lah. Nak jaga kebersihan alam sekitar kita. Okay, kalau awak perasan dalam petikan ni Ustazah ada gariskan 3 perkataan. Okay, something, everything dengan everyone. Okay, kenapa Ustazah gariskan? Okay, kita akan belajar lepas ni apa kategori something, everything, everyone ni sebenarnya. Okay, dia termasuk dalam kategori apa. Okay, tadi yang Ustazah gariskan tu adalah termasuk dalam kategori indefinite pronouns. Okay, maksudnya kata ganti nama tak tetap. Okay, apa itu kata ganti nama tak tetap? Indefinite pronouns refer to people or objects. Okay, kata ganti nama ni merujuk kepada orang ataupun benda. Boleh jadi orang, boleh jadi benda. They don't however reveal exactly who or what they are referring to. Okay, tapi macam mana pun, dia tidak betul-betul menunjukkan sebenarnya siapa ataupun apa yang diorang rujukkan tu. Dia cakap pasal siapa, cakap pasal apa. Okay, dia tak cakap dengan jelas lah. Okay. Ada 4 kategori. Ada some, any, every dengan no. Untuk indefinite pronouns ada 4 kategori. Some, any, every dengan no. Okay, some ni spesifik lah. Spesifik untuk contohnya antara 3 orang tu siapa. Okay, jadi kita tahu dah spesifik. Tak lain tak bukan mesti 3 orang ni. Antara 3 orang ni lah salah seorang. Okay. Contohnya somebody, someone, something. Okay, jadi yang ni kita dah tahu. Okay, contohnya dalam bangunan ni siapa je yang ada. Okay, somebody, someone, something. Okay, something ni benda lah, untuk benda. Tapi kalau somebody dengan someone ni untuk orang. Okay, kalau any pula general. Any ni lebih umum. Okay, umum. Tak kisah siapa-siapa pun, kita pun tak tahu. Okay, contohnya tempat tu ramai orang datang, kita pun tak tahu siapa yang buat. Okay, macam tu. Okay, lepas tu anybody, anyone dengan anything. Okay, seperti biasa thing tu untuk benda. Okay, kalau yang anybody dengan anyone tu untuk orang lah. Okay, lepas tu every ni untuk semua. Everybody, semua orang. Everyone, semua orang. Everything, semua benda. Okay, lepas tu kalau no pula. No ni zero, maksudnya tak ada. Tak ada langsung lah. Nobody, tak ada sesiapa pun. No one, tak ada pun. Maksudnya orang jugalah, tak ada sesiapa. Okay, nothing. Nothing tu pun tak ada benda. Okay, bila think ni ingat untuk benda. Okay, apa beza someone dengan somebody? Anybody dengan anyone? Apa beza body dengan one? Okay, tengok dekat tepi tu, dia kata one is slightly more formal than body. Okay, one tu untuk penggunaan yang formal, penggunaan yang lebih sopan lah. Okay, kita guna someone, everyone, okay, no one, anyone, macam tu. Okay, tapi kalau kita guna body, dia lebih kepada casual, lebih kepada macam tak berapa sopan lah, kurang sopan. Okay, macam cakap dengan kawan ke kan. Okay, jadi nobody, everybody, anybody, somebody. Okay, itu kita guna untuk kurang formal lah, tak berapa formal lah dengan kawan-kawan. Okay, jadi ini adalah 4 kategori indefinite pronouns. Okay, kita tengok pula sebelah tu ada contoh. Okay, ada 4 contoh. Everything, nothing, something dengan anything. Okay, contoh yang pertama. I have eaten everything in my fridge. Saya dah makan semua benda dalam peti ais saya. Everything tu merujuk kepada semuanya. Apa benda pun yang ada dalam peti ais tu. Macam-macam benda kan. Jadi tak boleh nak cakap. Cakap satu-satu leceh lah kan. Jadi kita cakap everything, semua benda. Okay, jadi apa-apa yang dalam peti ais ni semua dia dah habiskan lah.
Okay, kemudian tengok sebelah dia. I have nothing for breakfast. Saya tak ada apa-apa untuk makan pagi. Maksudnya dia tak ada apa benda pun, satu benda pun tak ada. Buah-buahan ke, cereal ke semua tak ada. Okay, tengok bawah tu pula. I need to find something. Saya perlu cari sesuatu. Something tu benda lah, sesuatu. Okay, benda apa tak cakap. Ini benda ni indefinite lah, maksudnya tak tetap. Tak tahu apa benda yang dia cakap sebenarnya. Kan? Okay, lepas tu last sekali. Anything would be okay. Apa-apa pun boleh. Apa-apa tu, apa dia tak cakap. Jadi benda tu indefinite. Tak jelas lah. Okay. Jadi bila dia cakap ada bunyi anything ke, nothing ke, apa benda ke semua tu, benda tu tak jelas. Apa yang dia cakap tu kurang jelas lah. Melainkan kalau ada ayat lain yang sokong benda tu. Okay. Okay, ini adalah tentang indefinite pronouns. Okay. Okay, we have completed our lesson for today. Kita dah habis pelajaran kita untuk hari ini. Okay, you have 3 tasks for today. Awak ada 3 tugasan. Your first task is in your student's book, dalam buku teks. Okay, page 75, muka surat 75. You have to do exercise 2 and 3. Awak kena buat latihan 2 dan 3 in your English 1 book, dalam buku BI 1. Okay, exercise 2 tu dia suruh baca dan juga tulis T kalau betul. Kalau salah tulis F. Okay. Number 1. Recycling is making new things from old things. Okay. Dia kata recycling kita semula ialah membuat benda baru daripada benda yang lama. Betul ke salah? Okay. Number 2. Recycling makes rubbish. Bila kita semula membuatkan sampah. Betul ke? Tulis kat situ. Betul ke salah? Number 3. We can recycle everything. Kita semula semua benda. Okay. Number 4, we can recycle metal, paper, glass and plastic. Kita semula besi, kertas, kaca dan juga plastik. Number 5, we can make shoes from old jars. Kita boleh buat kasut daripada balang lama. Okay. Number 6, we can make clothes from plastic bottles. Kita boleh buat pakaian daripada botol plastik. Okay, betul ke salah? Semuanya ada dalam petikan tadi tu. Okay. Exercise 3. Look at the pictures and write someone, something, everyone, everything. Okay, jadi ni kita dah belajar tadi indefinite pronouns. Okay, jadi awak isi tempat kosong tu dengan jawapan yang diberilah. Ada 4 jawapan. Okay, number 1 awak tengok. Is putting bottles in the recycling bin. Okay, jadi letaklah jawapan sesuai. Someone ke, something ke, everyone ke, everything ke. Okay, ingat kalau everyone tu untuk semua ataupun untuk ramai. Kalau someone tu seorang sahaja. Kalau something tu satu benda sahaja. Kalau everything, semua benda. Okay. Number 2, recycles at school. Okay, jadi tengok ada ramai orang. Apa jawapan yang sesuai? Pilih kat atas tu, ada 4 jawapan. Number 3, there is what in the rubbish bin. Okay, ada apa dalam tong sampah. Okay, number 4, Mary puts apa in the bag. Masukkan apa dalam bag. Okay. Tak perlu tulis benda apa yang dimasukkan, cuma tulis je lah someone, something, everyone ataupun everything. Okay, itu sahaja untuk tugasan pertama. Okay, next. Second task, tugasan yang kedua. Okay, ni pun buat dalam BI1 juga. Awak kena salin nota indefinite pronouns. Okay, salin kedua-dua nota ni. Okay, gambar yang orang tu tengah senyum lah, muka masam lah tu tak perlu tulis pun tak apa. Tak perlu lukis pun tak apa. Okay, cuma tulis apa yang dia cakap tu je lah. Okay, kalau tak nak lukis tak apa. Kalau nak lukis pun boleh. Terpulang pada awak sendirilah. Okay, your third task. Tugasan yang ketiga. Okay, ini adalah tugasan terakhir untuk hari ini. List all the words in BI2 and find the meaning. Okay, senaraikan semua perkataan ini dalam buku BI2. Kemudian cari maksud dia. Okay, recycling, paper, metal, glass, plastic, rubbish, empty, soft drinks, bottles, bins, stink, environment, someone, something, everyone, everything. Salin semua ni dalam BI2. Kemudian cari maksud dia. Okay, tak kisahlah dalam kamus ke, Google ke, terpulang. Okay. Kalau boleh Ustazah tak galakkan tanya orang lah supaya awak ada effort awak sendiri untuk cari maksud. Okay, awak ada kamus, kalau tak ada kamus pun boleh tengok Google. Okay, awak usaha sendiri untuk cari maksud. Okay, nanti awak akan dapat semua maksud kan. Bila dah dapat tu awak akan rasa lebih puas hati lah berbanding kalau awak suruh orang buat, awak tanya jawapan orang kan. Okay, lebih baik awak usaha sendirilah. Okay, itu sahaja. Okay class, that's all for today. Thank you. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.